Hai murid-murid, bertemu kita lagi semula, dalam uh, video PDPR pada tahun 2021. Cikgu doakan semuanya selamat, dan cikgu harap semua kamu sehat. Jadi pada tahun ini cikgu akan ajar kamu subjek kemahiran vokasional spesifik operasi pengeluaran tanaman. Jadi kita akan teruskan lagi ya. Sila tonton video cikgu sehingga habis. Jangan skip sebab ada maklumat tertentu yang cikgu sampaikan. Tolong tengok sampai habis. Kita teruskan. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Kita akan tengok objektif dulu. Yang pertama yaitu mengenal pasti kerja-kerja membersihkan tapak tanaman. Nanti kriteria kejayaan dia. Murid boleh menyenaraikan kerja-kerja pembersihan. Yang kedua, murid boleh melukis alatan membersih tapak tanaman. Yang ketiga, menyenarai butiran kerja mengikut tertib yang betul. Kita akan tengok isi kandungan setiap pelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah penyediaan kawasan tanaman. Kuku 1. Jadi kita akan bermula dengan pengenalan dahulu. Dalam video ini cikgu akan sampaikan pengenalan dia, maksud pembersihan. Yang kedua, definisi rumpai. Yang ketiga, definisi sampah. Selepas itu kita akan tengok kepentingan membersih tapak tanaman. Yang kedua, kaedah membersih tapak tanaman cara manual. Yang 2.2, langkah keselamatan. Yang ketiga, kita akan tengok pula pengumpulan sisa rumpai. Kepentingan mengumpul sisa rumpai, pengumpulan dan mengangkut sisa rumpai, dan kepentingan membersih dan menyimpan peralatan. Cikgu harap kamu masih teruskan bersama dengan cikgu. Seterusnya kita akan tengok pengenalan. Pengenalan dia tadi yaitu tentang 1.1 pembersihan tapak. Murid-murid, kawasan penanaman perlu dibersihkan daripada sisa akar, rumpai, batu, dan benda lain. Benda-benda tersebut perlu dibuang kerana ia boleh mengganggu proses pertumbuhan sayuran. Ini adalah gambar contoh pembersihan tapak. Murid-murid. Untuk pembersihan tapak ni, terdapat 3 kerja-kerja pembersihan dia. Kita akan tengok yang pertama ialah menebas semak samun. Murid-murid, semak samun perlu ditebas dan dibersihkan dahulu apabila penanaman sayuran hendak dibuat. Kerja menebas hendaklah menggunakan peralatan yang tajam. Yang ketiga, menyembur racun rumpai yang disorkan juga digalakkan untuk membantu pembersihan rumpai. Ini adalah contohnya. Menebas semak samun. Macam tempat kita sekarang, agak semak juga. Jadi bila kita bersemuka nanti, kita akan bersama-sama menebas semak samun ini. Aktiviti yang kedua, kerja pembersihan kedua ialah menajak. Apa itu menajak? Aktiviti merumput dengan menggunakan tajak. Apa itu tajak? Dia macam berbentuk sabit tapi dia agak panjang. Menajak ini biasanya dilakukan setelah kerja menebas siap dilakukan. Ini adalah contoh gambar yang cikgu berikan. Seterusnya, C. Mengumpul rumput. Rumpai yang telah ditajak hendaklah dikumpulkan dan dibuang dari kawasan tapak. Kenapa perlu dibuang?
Okey, murid tahu kenapa perlu dibuang. Okey, supaya tidak mengganggu. Okey, mengganggu kawasan tapak tanaman. Okey, pongkes boleh digunakan untuk mengangkut rumpai yang telah dikumpulkan ke tempat pembuangan. Okey, murid-murid, semua kerja ini pernah murid-murid lakukan tahun lepas. Okey, cikgu ulangi sahaja. Jadi kita teruskan dengan definisi rumpai. Okey, murid-murid, apa itu definisi rumpai? Dan apa itu rumpai? Okey, mari kita tengok. Okey, rumpai ialah tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak dikehendaki. Okey, tumbuhan yang dianggap sebagai pengganggu. Dia mengganggu tempat kita nak tanam sayur sahaja sebenarnya. Terutamanya aktiviti pertanian dan tanaman. Bukan taman, tanaman. Okey, seterusnya kita akan tengok definisi sampah. Okey, seperti yang kamu tahu, sampah atau bahan buangan ialah bahan sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Okey, dalam arti kata lain, proses kita tadi adalah untuk apa? Pembersihan tapak. Jadi, semua bahan buangan seperti daun kering, rumpai, dan ranting-ranting yang tidak kamu inginkan berada di tapak kamu, kamu kena buang. Okey, buang semua dia. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah tajuk kita tadi, pembersihan kawasan tapak tanaman. Okey, pembersihan kawasan tanaman. Okey, menebas dan menarah. Apa tujuan dia? Murid mesti boleh. Yang pertama, okey, sedia dan periksa peralatan kerja. Pertama sekali, apa yang kamu perlu buat? Okey, bila kamu nak menebas, menyediakan dan memeriksa peralatan kerja kamu. Contohnya kamu nak guna parang. Pastikan parang yang kamu guna itu mestilah tajam, mestilah boleh digunakan. Okey. Yang kedua nanti, tebas dengan menggunakan parang. Okey. Tarah dengan menggunakan cangkul. Okey, sapu, kumpul sisa rumpai dan bawa ke tempat pelupusan. Ada berapa murid-murid? Murid nanti mesti dapat 4. Okey, ada 4. Okey. Sebutkan dia. Yang pertama apa tadi? Baca sama-sama. Sedia dan periksa peralatan. Yang kedua ni apa? Tebas dengan menggunakan parang. Yang ketiga, tarah dengan menggunakan cangkul. Yang keempat, okey, murid-murid boleh baca sendiri. Okey, kita teruskan. Okey, kita akan tengok peralatan perkakasan atau bahan. Okey, terdapat 2 perkakas yang biasa kamu gunalah. Ini alatan yang biasa sangat kamu gunakan di sekolah. Okey. Yang pertama, okey, parang. Okey, pastikan parang kamu itu mestilah tajam, mestilah elok. Okey, tak ada yang rosak dan sesuai untuk kamu guna untuk kamu menebas. Okey. Yang kedua, cangkul. Okey, cangkul ini untuk apa? Untuk kamu guna membuat batas. Apa lagi? Untuk kamu membuang sisa-sisa rumput yang degil. Okey, akar-akar yang dalam tu kamu boleh guna cangkul. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini yang cikgu nak kamu pastikan. Okey, macam mana langkah kerja tadi? Yang ini kamu mesti kenal pasti. Yang pertama tadi, periksa peralatan. Ada berapa tadi ya? Cikgu dah bagi tahu awal tadi. Okey, butiran kerja. Ini juga penting. Okey, panjang parang sesuai.
panjang parang kamu hendaklah 18 hingga 20 inci atau gunakan sabit parang. Sebenarnya di sekolah kita memang ada sabit parang. Oke, memang bentuk dia panjang lah. Oke. Seterusnya, bentuk mata cangkul yang rata dan juga tajam. Oke. 1.3, peralatan berkeadaan baik dan selamat digunakan. Oke, ini adalah contoh dia. Kalau jenis mata cangkul bermata lurus, ia digunakan untuk kerja menarah rumput. Oke, ini menarah rumput. Oke, jika cangkul kamu bermata lengkung, ia digunakan untuk kerja membuat batas dan juga lubang. Oke, ini lubang batas lah. Oke. Yang kedua tadi adalah menebas dan menarah. Oke, 2.1. Ini adalah kamu menarah rumpai dengan sudut 10 hingga 20 darjah. Oke, cara kamu menarah rumpai. Pastikan menarah rumpai itu 10 hingga 20 darjah. Ini contoh dia. Kamu tengok gambar yang cikgu berikan di sini. Oke, sambung dengan masih lagi di bawah perkara menebas dan menarah. 2.2, tebas rumpai rapat dengan tanah. Oke, pastikan kamu tebas rumpai itu rapat dengan tanah sehingga akar rumpai itu kamu cabut. 2.3, mata parang dalam keadaan condong ke tanah bila menebas. Pastikan dia condong. Oke, condong. 2.4, tebas dari kanan ke kiri atau sebaliknya atau dari bawah ke atas bagi tanah bukit ataupun lereng. Ikut keadaan di mana tempat kamu nak penanaman kamu. Oke? 2.5, jarakkan diri bila bekerja dalam kumpulan. So, kalau kita bersemuka nanti, oke, semua benda ni kita akan praktikkan. Oke, kita akan masuk dalam amali kita, oke? Sebab ada 28 waktu. Oke. Teruskan. Oke, yang ketiga tadi iaitu kumpul dan bersih sisa rumpai. Oke. 3.1. Oke, murid-murid, sapu dan kumpul sisa rumpai. Potong pendek atau asingkan rumpai jika perlu. Oke, biasanya kita akan mengumpul rumpai itu menggunakan apa? Oke, di sini ada batang lidi. Oke, jika kita ada batang lidi, sangat elok untuk digunakan. Ataupun kita boleh guna pencakar. Oke, pencakar. Oke, di sini juga pongkes. Pastikan kamu ada pongkes lah. 3.2, isikan dalam kereta sorong, bawa ke tempat pelupusan. Oke, kerja-kerja ini murid-murid kamu dah sangat biasa lakukan. Oke, dari tahun lepas kita telah lakukan bersama-sama. Oke, kita akan tengok yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah bersih dan simpan peralatan. Oke, yang keempat tadi ada 4. Oke, pastikan murid-murid cuci bersih peralatan dengan air yang bersih dan simpan di dalam stor pertanian. Oke, murid-murid, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu dah sampaikan tadi. Oke. Dan yang terakhir, nanti cikgu akan bagi kamu latihan dalam bentuk PDF. Oke, latihan cikgu akan bagikan. Oke, semoga murid-murid faham apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dan cikgu harap kamu salin semua nota yang cikgu dah berikan di dalam video ini. Oke, ada panjang waktu dari pukul 8 sampai pukul 1. So, cikgu harap kamu boleh siapkan kerja ataupun kerja rumah yang cikgu bagi ini dengan sebaiknya. Oke. Jadi sekian, terima kasih.